A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'da fa inna asdaqal hadisu kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kata Allah, damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni bertelingkah di kalangan mereka, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Suratul Hujurat ayat yang ke-10. Yang dikasihi, yang dihormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Seksyen 20 Syah Alam,
Yang seterusnya, sah-sah pimpinan, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah, muslimin dan muslimat, para tetamu yang dimulia, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan, peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Walaupun kita laksanakan di atas talian ataupun secara maya online, mudah-mudahan tuan-tuan, usaha yang dirancanakan oleh pihak pengurusan surah An-Nur Seksyen 20 ini diberi keberkatan dan diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tuan-tuan yang menonton pun diberi pahala. Walaupun kita tidak boleh hadir ke surau dengan sebab masih dalam PKPD ni. PKPD. Tak ingat dah berapa kali PKPD. Kadang-kadang punyanya tak ingat ni tuan-tuan. Hari Jumaat pun tak ingat dah. Ustaz sendiri pun tak ingat dari Jumaat. Masya Allah, tabarakallah. Kerana kita ni kadang-kadang duduk PKP sampai lupa hari, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, kita cuba doa dan cuba kita pohon pada Allah Jalla wa'ala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semula nikmat pada kita. Saya yakin dan percaya jemaah kita di surau An-Nur ni khususnya tak senang duduk dah di rumah. Terutamanya Haji Razak. Tak senang duduk dah. Pengerusi pun fikir macam mana aku nak suruh jemaah aku datang semaya ni. Tapi dengan kita kengkangan dengan COVID ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, menyebabkan kita kena ikut peraturan dengan mematuhi SOP, maka kita sembahyang di rumah. Sembahyang di surau hanya AJK sahaja. Sungguh pun begitu, tuan-tuan, jangan kecewa dan jangan rasa duka cita yang teramat sangat. Tuan-tuan, duka cita sedikit boleh. Allah, duka citanya, ya Allah, masjid tak, surau tak buka, aku nak pergi sembahyang, nak dengar majlis ilmu. Memang tuan-tuan, duka cita, saya lagi 1000 kali ganda duka cita. Kita nak pergi sembahyang, nak pergi kuliah, nak pergi mengajar. Allah, tuan-tuan, dengan kengkangan kan, doalah tuan-tuan. Terutamanya kita duduk di bulan Zulhijjah ni, pada hari-hari tasyrik ni tuan-tuan, sambil kita bertakbir, sambil kita bertahmid, sambil kita berkorban, maka kita banyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap titisan doa, setiap ungkapan doa yang kita keluar daripada bibir mulut kita dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh rasa pengharapan. Tuan-tuan, jangan takut dan jangan rasa gusar. Allah Ta'ala akan memberkati dan akan mengabulkan doa kita. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, hari ni kita diuji sedemikian ujian, ada di kalangan kita dah tak tahan. Memanglah tuan-tuan, siapa dia tahan? Nampak? Ada sahabat kita yang dibuang kerja, ada sahabat kita yang terpaksa berhenti kerja, ada sahabat kita terpaksa berniaga di tepi-tepi jalan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ujian. Nampak? Akan tetapi tuan-tuan ingat, tuan-tuan percaya dan yakin, setiap ujian yang mendatangi kita pada hari ini, 1001 hikmah yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Ana yakin percaya tuan-tuan, pengurusan surau lagi pening.
Tuan nak minta doa dah kepada para pengurusan surau supaya diberi kekuatan, diberi kesihatan. Tuan-tuan pun cok doa juga. Doa supaya pengurusan surau diberi kekuatan untuk mengurus selia surau ni. Allah, tuan-tuan, bukan senang. Tidak sesenang yang mana kita komplain. Komplain. Oi, komplain dia, Masya Allah, tabarakallah. Ujian, sabar. Sabar dengan ujian, ganjaran yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak pengurusan yang menganjurkan program pada malam ini. Sahabat saya, Zakir, dan tuan-tuan semua minta share dulu. Jangan lupa, jangan share saja. Donation tu dia punya infak sumbangan. Duk share saja, cuba klik sumbangan. InsyaAllah tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan infak, tuan-tuan derma, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan akan diberi kesenangan. Mungkin dengan sebab tuan-tuan sedekah, Allah Ta'ala mengangkat bala ujian kita di hari ini, diuji oleh Allah. Yakin dengan Allah, tuan-tuan yakin. Nabi sebut, ma naqasal mal min sadaqah. Tidak akan berkurang dengan harta kamu dengan sebab sedekah. Makna tak miskin lah. Tidak miskin dengan sebab sedekah. Tuan-tuan sedekah. InsyaAllah tuan-tuan pada malam ini, InsyaAllah minta dulu share. Minta dulu share. Ana nak ni sekejap. Ana terpaksa nak sambung ni, ada masalah ni, Allahu Rabbi. Minta maaf sekejap je. Ana nak ambil kabel charger ni. Terputus. Sekejap. Ada masalah ni. Warning je dia punya bateri. Ana mohon maaf sekejap. Tunggu sekejap tuan-tuan, insyaAllah. Okey, boleh clear, suara clear insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini alhamdulillah, seperti mana yang kita maklum, kita akan bincang pada malam ini dengan kesempatan masa sebelum masuknya waktu Isyak. Kita membincangkan tajuk hayati erti pengorbanan yang sebenar. Apabila tajuk ni tuan-tuan, sebenarnya saya sekadar berkongsi dengan tuan-tuan. Tuan-tuan banyak dah dengar dia punya cerita mengenai penghayatan ibadah korban. Sehingga kadang-kadang tuan-tuan ingat dah sejarah ni, cerita yang berlaku kepada 3 watak utama di dalam pengorbanan. Di dalam sejarah pengorbanan, pertama Nabi Allah Ibrahim, yang kedua isterinya Siti Hajar, dan yang ketiga anaknya Ismail alaihissalam. 3 watak ni tuan-tuan, di dalam cerita ataupun di dalam peristiwa korban, pengorbanan, maka kita melihat 3 watak ini memainkan peranan penting. Peranan penting untuk menjayakan, dia panggil seruan ataupun menjayakan syariat tersebut, arahan Allah. Dia perlu kepada hasil gabungan, kombinasi bersama. Tu kalau tuan-tuan tengok, Nabi Allah Ibrahim AS ni, dia kahwin dengan Siti Hajar ni. Dengan setengah riwayat kata Siti Hajar ni adalah yang disebut oleh setengah di kalangan ulama adalah sebagai isteri yang kedua. Isteri kedua Nabi Allah Ibrahim AS. Tu kalau tuan-tuan tengok, Nabi Allah ataupun Siti Hajar ini seorang wanita. Tuan-tuan boleh bayar wanita muslimah yang ada. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana sifat dan karakter wanita. Wanita ni banyakkannya lembut. Nampak tuan-tuan? Dia seorang yang mana di kadang-kadang comel. Tu biasa wanita. Tapi bagaimana kalau kita melihat Siti Hajar memiliki keistimewaan yang luar biasa. Luar biasa macam mana tuan-tuan rahimakumullah?
Siti Hajar ini isteri kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Para alim ulama menyebut dia seorang wanita, dia juga seorang ibu. Sifat dia ni tuan-tuan, Siti Hajar ni sifat dia penyabar. Sabar Siti Hajar ni tuan-tuan luar biasa. Sabar dia. Setengah ulama menyebut juga Siti Hajar ini mempunyai kebijaksanaan. Biasa orang sabar ni orang bijak. Kebiasaan lah. Tu kadang-kadang orang yang boleh sabar ni tuan-tuan orang ada kebijaksanaan. Siti Hajar memiliki sifat kebijaksanaan. Bagaimana dia bukan sekadar bijak, dia sabar. Ni kena faham kalau boleh tuan-tuan ambil benda-benda ni. Wanita ni, khusus pada wanita ni, muslimat. Muslimat kena tengok sifat yang ada pada Siti Hajar. Pertama, sabar. Kita nak menghayati sejarah pengorbanan, erti pengorbanan yang sebenar. Kita selalu dengar dan kita tengok sebut je pengorbanan, kita berkata merebah lembu, korbankan harta, korbankan segala-gala. Tapi kita tengok bagaimana sifat yang ada untuk kita menghayati sejarah ini. Kita melihat apa yang dimiliki oleh isteri kepada Nabi Allah Ibrahim AS, yakni Siti Hajar. Sifat sabar dia, sabar Siti Hajar ni, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sabar dia tuan-tuan. Bagaimana sabar seorang isteri, bagaimana yang disebut bijaksana yang dimiliki oleh Siti Hajar. Sabar, bijak. Apa lagi? Kecantikan yang dimiliki oleh Siti Hajar, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim. Sehingga bagaimana tuan-tuan tengok sifat-sifat ni yang dimiliki oleh Siti Hajar, yang mana yang menyebabkan dia taat pada Allah. Allahu Rabbi. Sabar, bijak, comel, tapi perempuan ni taat perintah Allah. Nampak? Habis cukup lah tu, komplit lah kata orang. Maknanya sabar, bijak, comel. Nampak? Dah lah sabar, bijak pula. Maknanya bijak ni memiliki segala kepandaian. Nampak? Lepas tu comel pula. Masya Allah, tabarakallah. Suami boleh bayang tak? Isteri kita comel, sabar, bijaksana. Nampak? Seorang yang mana bereducation, berpendidikan, bijak, belajar bijak, berkelulusan, sabar, comel. Allahu Rabbi. Maknanya nak kata hebatnya tuan-tuan, hebatnya isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Maka dengan sebab itu dia memiliki sifat ni, dia taat kepada perintah Allah. Yang ni mahal lah. Yang ni cukup mahal tuan-tuan. Ramai di kalangan wanita di luar sana boleh sabar, boleh ada kepandaian, kebijaksanaan. Kenapa? Ada comel, tetapi dia tak taat pada perintah Allah. Dia tak taat. Kadang-kadang tuan-tuan, suami dia ni, dia pun tak taat. Tu kadang-kadang orang kata, Ustaz, saya taat kepada Allah, tapi suami saya, nak taat macam mana Ustaz suami? Suami saya apa benda lah macam ni. Nampak? Sebenarnya tuan-tuan, orang yang tidak taat pada perintah suami, ia bermakna tidak mentaati perintah Allah. Nampak? Kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim AS ni suami kepada Siti Hajar. Tu kalau kita tengok apabila yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya, kita tengok yang dimiliki oleh Siti Hajar sifat yang mana taat pada perintah Allah, taat pada perintah suami. Nampak? Serta dia memiliki dalam diri dia tabah menghadapi ujian. Isteri ni isteri yang betul-betul solehah lah. Kan? Ada isteri solehah yang sedang menonton, muslimat yang menonton, tengok ciri-ciri isteri solehah ni. Ikutlah perangai isteri
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memiliki sifat yang cukup luar biasa. Kadang-kadang bini kita ni kadang-kadang kan, dia sabar dia. Kadang-kadang isteri kata, awak jangan sampai saya hilang sabar. Oh, dia bagi warning kepada lelaki dia. Bayangkan tuan-tuan, isteri hari ni boleh bagi warning pada suami, awak jangan sampai saya hilang sabar. Agak-agak macam mana isteri macam ni tuan-tuan? Adakah sifat macam ni seperti mana sifat Siti Hajar? Tidak sama sekali. Siti Hajar dia bukan macam tu tuan-tuan. Taat dia lain macam. Nampak tuan-tuan Itu yang boleh kita ambil bagaimana kita nak menhayati di sebalik pengorbanan yang sebenar. Cuba tuan-tuan tengok betapa isteri Nabi Allah Ibrahim tadi, maknanya wanita yang cukup istimewa. Wanita yang cukup hebat. Hebat ni tuan-tuan. Dia bukan, ada orang kata, ada ke manusia macam ni hari ni ustaz? Payahlah. Payah. Nak payah tuan-tuan. Kadang-kadang bini ustaz pun payah macam ni. Nampak? Payah, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ini yang dimiliki oleh Nabi ataupun Siti Hajar, isteri Nabi Allah Ibrahim AS. Bagaimana kita melihat? Kita mengulangi balik. Kita buat imbasan sebelum kita melihat dan kita nak jadikan, nak menhayati sebenar-benar pengorbanan. Kita melihat dia punya watak-watak yang ada di dalam sejarah ini. Yang pertama tadi, kenapa anda mendahulukan isteri? Kebiasaan orang sebut suami, tapi kita sebut isteri dulu. Kerana isteri ini kebanyakannya payah nak cari macam ni. Nak cari orang yang seperti mana, karakter dia seperti mana Siti Hajar. Kemudian kita tengok hebatnya Siti Hajar, hebatnya isteri Nabi Ibrahim AS. Bagaimana tuan-tuan tengok sifat Nabi Ibrahim AS tu sendiri. Sifat Nabi Ibrahim ni dia mempunyai perwatakan, mempunyai sifat ataupun karakter seorang. Biasalah dia ni Nabi. Kita tahu seorang Nabi dan Rasul sifat dia cukup-cukup, yang mana tidak boleh kita nak sama dengan sifat-sifat manusia biasa. Sifat Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah cukup-cukup special sifat dia. Bagaimana Nabi Ibrahim pula seorang ayah yang mana yang betul-betul. Nampak? Nabi Allah Ibrahim ni seorang ayah, seorang Nabi, seorang Rasul yang betul-betul taat pada perintah Allah. Bukan sikit-sikit taat, betul-betul taat. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan, yang sikit-sikit taat ni, kita manusia biasa kadang-kadang ada mari rajin taat, mari malas, malas begitu tuan-tuan. Tapi Nabi Ibrahim ni dia punya ketaatan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Allahu Rabbi. Nampak? Dia ni luar biasa taat dia. Sifat yang kedua yang ada pada Nabi Allah Ibrahim AS ni, dia mempunyai tinggi redha kepada Allah. Dia redha ni tinggi sangat. Yang ni yang kita kena ada dalam diri kita. Sifat keredaan. Dia meredakan. Dia reda pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat. Dia tidak ada istilah. Dia nak cuba melarikan daripada ketentuan Allah. Daripada suruhan Allah, dia buat. Redanya seorang suami yang bernama Ibrahim AS tu Allahu Rabbi. Nampak tuan-tuan? Sehingga reda dan sifat tabahnya Nabi Allah Ibrahim tu tuan-tuan, ketabahan yang ada, keredaan yang ada, perasaan takwa yang ada. Bagaimana kita melihat dia berjaya menghadapi ujian. Nampak tuan-tuan? Ujian ni tuan-tuan bukan benda besar, bukan benda kecil ni tuan-tuan, benda besar. Tu kalau tuan-tuan tengok, sebelum Allah Ta'ala menguji Nabi Allah Ibrahim AS, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Allah Ibrahim AS, maka tuan-tuan tengok, sebelum menempuh ujian tersebut, bagaimana Nabi Ibrahim bersama isterinya yang cukup mempunyai
jati diri, kekuatan yang luar biasa. Tuan-tuan tengok situ, luar biasa dia punya kekuatan. Luar biasa yang mana menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar ujian pun luar biasa. Kalau tuan-tuan tengok, isteri Nabi-Nabi yang diuji oleh Allah. Tuan-tuan tengok ada isteri yang diuji oleh Allah. Antaranya siapa dia? Isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut alaihissalam tidak beriman. Diuji. Isteri Nabi Lut mati tidak beriman. Tak beriman kepada Nabi Lut. Tapi bagaimana kita melihat ujian yang diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim berpada dan berkena dengan kekuatan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu kalau kita tengok kekuatan yang pada Nabi Ibrahim seperti mana yang saya sebut tadi. Apa kekuatan Nabi Ibrahim ada? Seorang ayah yang amat taat pada perintah Allah. Ayah yang taat. Ayah yang patuh pada perintah Allah. Taat patuh pada perintah Allah macam mana tuan-tuan? Dia melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Tu kalau kita tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila dia menyebut soal takwa ni tuan-tuan, dia akan beramal. Wal amalu bin tanzil. Dia akan beramal apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka Nabi Ibrahim ni dia beramal apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia bukan suka berlengah-lengah. Ada di kalangan orang kita suka melengah-lengahkan suruhan. Suka mendatangi dengan alasan. Kalau tuan-tuan tengok, jangan jadi bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut, ada di kalangan mereka, mereka suka melengah-lengah. Seperti mana mereka yang disebut dalam surah tersebut, mereka tanya mengenai bab menyembelih lembu contoh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala syariat, kamu tak perlulah nak tanya banyak-banyak. Apa yang kamu nak tanya lebih-lebih? Sebenarnya tuan-tuan, orang yang suka tanya lebih-lebih ni, sebenarnya mereka ini hanya sekadar bertanya sahaja tetapi mereka tidak nak beramal. Dia lain orang belajar, orang tanya nak belajar, nak beramal ni lain. Ini dia tanya sekadar nak mengisi kekosongan dia tanya. Beramalnya tidak. Tapi kita jangan jadi orang yang macam tu. Kita jadi bagaimana Nabi Allah Ibrahim, sifat dia. Dia cukup sabar, dia cukup tabah, dia cukup menuruti, menjunjung segala perintah Allah. Tu kalau tuan-tuan tengok, betapa Nabi Allah Ibrahim AS ini ujian dia luar biasa. Sehingga bagaimana Allah Ta'ala memberi keistimewaan, memberi keupayaan. Tu kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala mendatangi dengan melalui wahyu ataupun ilham mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Mimpi yang berlaku kalau tuan-tuan tengok, yang berlaku pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang kita sebut pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari disunatkan kita berpuasa. Yang kedua, hari Yaumul Arafah, berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Hari Tarwiyah itu bermakna hari temenu. Hari temenunya Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika mana Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih anaknya Ismail pada tarikh 8 Zulhijjah. Pikak mula-mula kalau tuan-tuan tengok, Nabi Ibrahim agak berat hati dia. Agak berat, agak payah. Nampak? Setelah daripada itu, Nabi Ibrahim pun lepas dapat mimpi, ilham mimpi itu, dia pun termenung sedikit pada hari tersebut. Selepas dia termenung, dia mari fikir, ni berita ni daripada Allah ke daripada syaitan? Nampak? Dia mari fikir, sebab lain macam dia punya ujian yang Allah Ta'ala suruh bagi dia. Dia menyembelih anaknya, supaya menyembelih anaknya, tuan-tuan kan? Agak-agak tuan-tuan, berita ni kalaulah diberi mimpi kepada orang biasa, jangan buat tuan-tuan. Tak betul. Orang biasa mimpi ni mainan tidur.
Kita mimpi jangan buat. Apa yang kita mimpi bahaya. Nampak? Ada orang tanya, Ustaz, kami mimpi. Mimpi apa? Kami mimpi kahwin seorang lagi. Contoh, mimpi kahwin seorang lagi. Adakah mimpi tersebut kami kena buat? Kalau buat, duduk diam-diam lah. Jangan cerita ke orang. Nanti bising orang seorang lagi tu. Duduk diam-diam. Mimpi kita tadi tak perlu pun makna mimpi kahwin seorang lagi ke, mimpi aku jadi kaya ke, mimpi aku jadi ahli korporat ke. Itu kadang-kadang mimpi tentang mainan tidur. Tapi Nabi dan Rasul, mimpinya adalah benar. Kita mimpi mimpi jumpa Nabi pun benar. Kerana iblis dan syaitan, dia tak boleh menyerupai Nabi dan Rasul. Nampak? Cuma kita mimpi jumpa dengan Nabi, jangan kecoh dalam Facebook pula. Nampak? Mentang-mentang kita mimpi jumpa Nabi, kita kecoh. Aku semalam mimpi jumpa Nabi. Semaya subuhnya tidak. Nampak tuan-tuan? Mimpi tak jadi barang tu tuan-tuan. Mimpi duduk diam-diam je. Mimpi duduk diam-diam je. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni, seorang Nabi dan Rasul, dia beri mimpi ni tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Yang tu pada 8 Zulhijjah, yang disebut dengan hari Tarwiyah. Hari Temenung. Temenung Nabi Ibrahim AS. Nampak? Yang disebut juga hari itu, Nabi Ibrahim agak duka cita. Nampak tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan, anak Ismail tu sayang gila tuan-tuan. Sayang sangat. Dahlah sayang. Keturunan dia. Allahu Rabbi. Dugaan kan? Ujian yang telah diberi oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Maknanya tuan-tuan, mimpi dia tadi, mimpi yang benar, dia laksanakan, yang menjadi orang panggil apa dia? Yang menjadi keyakinan kepada Ibrahim apabila dia mengkhabarkan pada anaknya. Anak dia kata, kalau inilah daripada Allah, kekanda terima wahai ayahanda permohonan tersebut. Maka sembelihlah anaknya dengan segera. Jangan main-main. Nampak? Hebatnya Masya Allah, tabarakallah. Nampak tuan-tuan Itu bagaimana yang disebut kedua-dua pasangan ini, Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar. Dia adalah pasangan suami isteri yang cukup. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kedua-dua ini adalah pasangan yang betul-betul yang matching, dia panggil. Maknanya Ibrahim kata, Nabi Ibrahim sebut apa yang Allah Ta'ala suruh. Isteri dia tidak ada istilah kata, abang ni betul tak betul ni. Nampak? Dia tidak ada istilah nak mendatangi dengan memayahkan. Cuma ada satu benda je. Ini mungkin soalan yang terakhir. Siti Hajar tanya kepada abanda dia, kepada suami dia. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS membawa isteri dia dengan anak dia kesayangannya Nabi Ismail. Dia bawa ke tempat yang disebut sunyi sepi. Sunyi sepi tuan-tuan, tak ada orang, faham tak? Tempat tak ada orang, tempat sunyi. Masya Allah, tabarakallah. Kita padam api pun takut dah tuan-tuan. Duduk dalam gelap. Sunyi tuan-tuan. Tapi bagaimana sunyi tadi? Ditinggalkan anak kesayangan, ditinggalkan isteri kesayangan. Comel tuan-tuan Siti Hajar ni. Allahu Rabbi. Dia tinggal anak, dia tinggal isteri. Nampak? Perasaan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan. Ayah mana, suami mana tak sayang pada anak. Suami mana tak sayang pada bini. Bini sabar. Bini yang sabar, bini yang taat, bini yang comel, bini yang bijak. Nampak? Tinggal macam tu je. Nampak? Selepas daripada itu dah siap sedia. Dengan makanan semua pergi hantarlah tak setepak. Lepas daripada itu, ketika mana Nabi Allah Ibrahim meletakkan Ismail dengan ibundanya Siti Hajar,
Satu benda je Siti Hajar tanya Ibrahim AS. Wahai suamiku, adakah ini daripada Allah? Adakah ini arahan Allah? Adakah ini peraturan Allah? Kata Nabi Ibrahim kepada isteri kesayangannya, ya, ini daripada Allah. Lepas je isteri dia kata ini daripada Allah, mana bini dia tak ada banyak soalan je, terus dia. Maka tinggallah. Nampak tuan-tuan? Dan daripada apa yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada isterinya, Siti Hajar pun duduk dalam keadaan sorang-sorang bersama dengan anaknya. Tak ada orang. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan? Tak ada orang, anak kecil. Tempat dia ni tuan-tuan, tempat Siti Hajar duduk tu, setengah ulama kata, sebut di dalam setengah-setengah riwayat, di tempat yang Siti Hajar duduk bersama dengan anak kecilnya Nabi Ismail AS, kawasan yang tu lembah. Tuan-tuan boleh bayang tak lembah tuan-tuan? Dalam lembah yang tandus. Faham tak lembah yang tandus? Lembah yang tandus, kering kontang, gersan dan tiada manusia. Dalam lembah tandus pula, kering pula, kontang pula, tak ada benda tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayar tak? Allahu Rabbi, Masya Allah, tabarakallah. Tapi itulah yang berlaku tuan-tuan. Itulah situasi dia. Nampak? Tak ada seorang pun dia lalu lalang. Tak ada orang pun. Sehingga bagaimana daripada masa ke semasa, makanan, minuman pun makin lama makin habis. Bekalan pun makin lama makin habis. Ibrahim senantiasa mendoakan. Sifat ayah ni dia mendoa. Dia mendoa bagaimana supaya isteri dan ahli keluarga dia supaya selamat. Itu kita ni tuan-tuan. Bagi seorang suami, jangan lupa doa untuk isteri. Kalau kita tengok kejayaan yang berlaku ataupun pertolongan Allah yang berlaku kepada Siti Hajar dengan Nabi Ismail, selain daripada sabar isteri, selain daripada kegigihan isteri yakni Siti Hajar, tidak lupa juga doa seorang suami yakni Nabi Ibrahim pada Allah tidak pernah putus. Doa supaya selamat ahli keluarga dia. Selamat dari keluarga dia, selamat ahli keluarga dia, anak kesayangannya. Tuan-tuan tengok bagaimana daripada doa-doa Nabi Ibrahim tadi terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba tuan-tuan, dalam keadaan Nabi Ibrahim AS ataupun keluarga Nabi Ibrahim tadi, ketika itu dalam keadaan makanan dah tak ada, air pun dah tak ada, setengah riwayat kata dah habis, dah putus bekalan. Daripada itulah satu benda yang mana menyentuh hati kita. Apa dia? Seorang ibu berulang alik mencari minuman yang anaknya sudah kehausan. Tu kalau kita tengok ketika mana Siti Hajar mencari minuman yang nak beri makan kepada anak kesayangannya Ismail, daripada perjalanan, daripada tempat ke tempat lain yang disebut, daripada Bukit Safa dan Marwah. Tu kalau tuan-tuan tengok dalam keadaan berulang aliknya. Setengah riwayat kata Siti Hajar dalam keadaan berjalan mencari air dengan mengelilingi di antara tempat Bukit Safa dan Marwah. Pada ketika itulah, dalam keadaan bagaimana kesabaran, keimanan Siti Hajar makin kuat. Dalam keadaan makin menangis. Macam mana tak menangis tuan-tuan, anak lapar ni. Dalam keadaan sedemikian, Siti Hajar tadi dek rasa kasih dan sayangnya seorang ibu pada anak. Siti Hajar berlari-lari. Berlari-lari tujuan apa tuan-tuan? Tujuannya Siti Hajar nak cari air yang sudah kehabisan, nak beri makan pada anak kesayangan. Masya Allah, tabarakallah. Maka daripada itulah pendeknya Siti Hajar pun berlari-lari daripada Bukit Safa dan Marwah. Setengah riwayat kata 7 kali dia berpusing.
Kok dia ada air. Kenapa nampak di sana, nampak ada air, pergi, tak ada. Setelah daripada itu, dia pun bersempuk ataupun berjumpa dengan orang, minta ada air, makanan, tak ada. Nak minta bantuan manusia. Tiba-tiba berkat kesabaran seorang ibu dengan berkat doa seorang suami Nabi Allah Ibrahim. Tiba-tiba kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, akhirnya Ismail yang sedang menangis tu tuan-tuan, Nabi Ismail yang sedang menangis, yang duduk pada tempat padang yang gersang, dia pun menenja ataupun dia menolak daripada kaki yang ada pasir-pasir di persekitaran Nabi Allah Ismail, anaknya Ismail. Dia tendang-tendang, ditakdirkan oleh Allah, muncullah air yang keluar daripada tapak kaki ataupun yang disebut daripada tumit kaki Nabi Ismail. Daripada anak yang kecil tadi keluarnya air yang keluar daripada tumit kaki Ismail AS, yang kemudiannya keluar air makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Yang kita sebut pada hari ini ialah air Zam-Zam, yang mana yang disebut bekalan air itu, setengah ulama kata air Zam-Zam dia tidak akan putus bekalan sampai kiamat. Walaupun apa yang berlaku, air Zam-Zam itu tidak akan putus. Kerana apa dia tuan-tuan? Anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada hasil keluarga Ibrahim, anaknya, isterinya dan anaknya, yang cukup gigih, yang cukup kuat hubungan dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala menjelmakan daripada kesabaran, daripada kekuatan, daripada keimanan, daripada jati diri yang kuat. Maka Allah Ta'ala mengeluarkan air yang keluar daripada hasil ataupun tendangan tumit kaki Ismail, anak yang kecil yang menangis, yang mana dalam keadaan kehausan. Tuan-tuan tengok, dua benda ni tuan-tuan, sebagai penutup pada malam ni, untuk kita menghayati erti sebenar pengorbanan. Pertama, Allah Ta'ala uji dengan Ibrahim mimpi sebelah anak. Satu benda, apabila Allah Ta'ala uji Ibrahim mimpi sebelah anak, Ibrahim tangguh ke buat tuan-tuan? Tak. Nabi Ibrahim tak tangguh, Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim buat suruhan Allah. Nabi Ibrahim buat arahan Allah. Apabila Nabi Ibrahim buat, Allah Ta'ala menggantikan dengan kesabaran Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dengan ilham mimpi. Tiba-tiba tuan-tuan, percikan berlaku daripada sembelihan. Tiba-tiba Ibrahim melihat bukan anaknya yang disembelih, tetapi binatang ataupun seekor kibas. Masya Allah, tabarakallah. Ni kuasa Allah tuan-tuan, kuasa Allah luar biasa. Anaknya terselamat. Allah Ta'ala nak melihat, nak memberi bayangan, gambaran betapa hebatnya Ibrahim AS dapat menyahut ujian dan dapat melaksanakan perintah Allah. Begitu juga yang berlaku kepada ujian terhadap Siti Hajar dengan anak kesayangannya Ismail. Kalau kita tengok apa tujuan dia tinggal anaknya di padang gersang, di kandang ketandusan, tempat tak ada orang. Apa benda buat benda macam tu? Apa sebab-sebab dia? Kenapa buat macam tu? Macam tak ada benda lain kan? Rupanya Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim sekali lagi dengan ujian luar biasa. Bagaimana apabila ujian luar biasa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada isteri dan anaknya, tuan-tuan tengok hasil daripada itu. Berjayanya isteri dan anaknya menuruti perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim, meninggalkan anak dan isterinya. Kesan daripada itu apa dia tuan-tuan? Keluar daripada hasil kesabaran, hasil daripada ketaatan, maka keluar di bumi Mekah yang disebut pada hari ini anugerah air Zam-Zam. Daripada kesabaran, ketaatan keluarga Ibrahim alaihissalam bersama dengan tiga watak utama
di dalam peristiwa ni, pertama Nabi Allah Ibrahim, yang kedua isterinya Siti Hajar, dan yang ketiga anaknya Ismail alaihissalam. 3 wataknya di dalam pengorbanan adalah watak yang penting. Berjayanya kerana kombinasi ketiga-tiga watak ini. Selain daripada anugerah Allah, selain daripada pertolongan Allah, ketiga-tiga ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Itu apabila kita apabila kita menyambut hari raya korban, selain daripada kita melakukan ibadah korban, selain daripada kita mengorbankan segala-galanya, tetapi kita perlu menhayati di sebalik kejayaan yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya adalah yang pertama pengajaran yang dapat kita ambil ialah sifat ahli keluarga mereka, keluarga yang sabar. Perlu sabar ni tuan-tuan. Tu Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan kamu dengan sabar. Was-salah dan solat. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan solat tu berat, melainkan orang-orang yang khusyuk. Sabar tu berat, tapi punyalah sabar keluarga Ibrahim tadi dia berjaya. Yang kedua, selain daripada sabar, yang kedua, hamba kepada Allah, Ibrahim dengan keluarganya yang cukup-cukup taat. Tak cukup sabar saja, mesti taat pada perintah Allah. Taat macam mana tuan-tuan? Taat dalam keadaan menuruti segala perintah Allah. Itu perkara yang ada dalam diri ataupun kekuatan yang ada dalam diri keluarga Nabi Ibrahim. Dia ada sifat as-sam'u wa ta'ah. Dia mendengar dan dia taat. Yang ni payah kita nak buat hari ni tuan-tuan. Dengar boleh, nak taat tengoklah dulu. Taat tu tengok dulu. Tetapi Ibrahim bersama keluarganya, dia tidak melambat-lambatkan ketaatan. Nampak tuan-tuan? Dan yang ketiga, yang terakhir pada malam ini, betapa keluarga Ibrahim AS dia senantiasa mengadu dan mengalungkan doa. Doa pada Allah. Kita hari ini diuji oleh Allah dengan COVID ni tuan-tuan, cuba doa. Doa penduduk seksyen 20 anda surau anu doa. Doa supaya Allah Ta'ala jauhkan bala. Allahumma ya dafi'al bala. Minta jauh daripada bala. Maka kita rapatkan balik hubungan silaturahim, persaudaraan. Kita tolong menolong, wujudkan suasana ta'awanu alal birri wat taqwa. Wujudkan suasana ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Usah kita bergaduh, usah kita bertengkar sama sendiri kerana dengan sebab berbeza warna. Berbeza warna bergaduh apa benda tuan-tuan. Yang kita nak adalah menyatu hati kita supaya kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan nak sebut di ayat awal-awal tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang Islam itu bersaudara, maka muliakan saudara kamu. Muliakan saudara kamu dengan erti kata kena jaga dia, kena jaga supaya dia tidak sakit hati dengan kita. Rujuk dalam suratul Hujurat ayat yang ke-10. Bagaimana Allah Ta'ala sebut wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Kita nak dapat rahmat ni kena takwa. Bukan sekadar nama aja rahmat, tapi kita kena memiliki sifat takwa, barulah kita dapat rahmat. Kalau kita nama aja rahmat tapi tidak bertakwa, tak ada guna nama rahmat. Nampak? Kalau kita nama Muhammad tapi kita tidak pernah memuji Allah, tak ada guna nama Muhammad. Kalau kita nama yang disebut dengan khairun, baik, tapi kita tidak pernah buat benda baik, tak ada guna nama baik pun. Nampak tuan-tuan Pada akhirnya kita mesti melaksanakan perintah Allah dan kita kena tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan kita dijauhkan daripada ujian dan bala
yang dahsyat menimpa kita. Cukuplah sekadar tu. Terima kasih Zakir. Sahabat saya Zakir ni dan pada pengurusan Surau An-Nur section 20 surau Jumaat. Ana tengok alhamdulillah surau ni korban pun banyak ekor ni semalam hari ni. Biasa surau ni tak silap ana kalau sebelum ni 10 ekor ni. Tak sebelum ni 15 ke 20 ekor. Ni surau yang aktif di Shah Alam lah ni. Alhamdulillah. Biasa kita kuliah di surau, tapi malam ni kita kuliah di online. Di alam maya tuan-tuan. Alam maya lah. Yang penting jiwa kita ni tidak di alam maya. Jiwa kita ni jiwa yang tenang. Kali ni 13 ekor. Masya Allah, tabarakallah. 13 ekor tuan-tuan. Surau ni 13 ekor. Hebat. Tahniah semua, mudah-mudahan tuan-tuan para jemaah diberi kesihatan. Salam semua Zakir kepada para jemaah pengurusan surau. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa secara fizikal insya-Allah. Pada masa akan datang, doalah supaya masjid dan surau dibuka. Kita boleh kuliah secara bersemuka, datang ke surau. Boleh kita lepas kuliah, kita mengetek ke apa dia. Nampak? Surau ni lepas kuliah dia ada minum-minum ni. Hebat. Semoga kita, ukhuwah kita terjalin insya-Allah. Wallahu alam. Cukup sekadar tu. Jangan lupa donation pada sumbangan surau. Nampak? Dengar saja tak infak pun masalah juga. Nampak? Infak. Tak boleh infak banyak, sedikit. Tak boleh sedikit, banyak. Boleh pilih dua-dua. Nampak? Ada banyak, bagi banyak. Ada sedikit, bagi sedikit. Kalau tak ada, tak payah bagi. Nampak tuan-tuan? Tapi doalah. Mudah-mudahan AJK diberi kekuatan terus untuk mengurus tadbir surau dengan keadaan jayanya insya-Allah. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan daripada diri saya, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, berilah kefahaman pada kami malam ini ya Allah, untuk beramal dengan ilmu dan segala apa yang kami dengar. Mudah-mudahan jadilah ilmu ini ilmu yang manfaat dan diberi keberkatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segera wabak COVID-19 ini ya Allah di atas muka bumi ini ya Allah. Kau hancurkanlah ya Allah penyakit-penyakit yang memberi mudarat pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang adil, menjaga kebajikan kepada rakyat di bawahnya. Bukan sekadar memimpin itu ya Allah, tetapi tanggungjawab pun mereka perlu ambil tahu terhadap rakyat di bawah ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu dan ayah-ayah kami ini ya Allah, yang membesar dan mendidik kami sampai ke hari ini kami beriman padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada guru yang mengajar kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kawan-kawan kami yang berada di kawasan kami ya Allah. Ampunilah keluarga ataupun ampunilah dosa para jemaah kami ini ya Allah. Mudah-mudahan kami, ukhuwah kami terjalin dan erat yang sepenuh dengan keimanan dan keredaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.